warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillahil qa'il. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah pada tengah hari yang berbahagia ini kita akan mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan juga aplikasi semasa yang berlangsung kepada umat Islam pada hari ini. Saat kita berhimpun tuan-tuan sekalian, Masjid Aqsa, masjid yang ketiga mulia dalam Islam, sedang digempur. Umat Islam dilarang untuk bersolat di dalamnya. Darah yang tumpah, darah yang berkubang dibunuh umat Islam. Dan saya sentiasa mengingatkan tuan-tuan bahawa bulan Muharram hampir pasti darah umat Islam di Palestin akan ditumpahkan. Mengapa? Ini penting kita belajar sirah tuan-tuan sekalian. Mereka seolah memerik ataupun memperingati peristiwa kekalahan moyang mereka dalam peristiwa perang Khaybar yang berlaku di bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Dan juga tuan-tuan sekalian, saya lihat kemarin dulu tuan-tuan sekalian, banyak juga dipaparkan di laman-laman sosial tentang sambutan Hari Karbala. Termasuk orang Melayu pun, hak sambut pun ada juga tuan-tuan sekalian. Cuma tak toreh kepala pedang ya tuan-tuan sekalian. Kalau di Pakistan, tempat lain tuan-tuan, berdarah-darah. Mana tempat sembilan tuan-tuan sekalian. Soleh, toreh tuan-tuan sekalian. Darah, mana tempat sembilan atau memang otak lembu tuan-tuan sekalian. Memang tidak ada tuan-tuan sekalian apa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara untuk meletakkan kemuliaan begitu sekali kepada cucu Nabi Sayyidina Husain. Apa kaitan pula sambutan sebelum Muharram dengan cucu Nabi tuan-tuan? Saya terang dulu. Paling kurang tuan-tuan tahu bagaimana sejarah di sirah ni tuan-tuan sekalian berkaitan dengan kematian Sayyidina Husain, yakni cucu Nabi yang merupakan anak kepada Sayyidina Ali dan juga Fatimah tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, berlaku zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Dimashq ataupun Damsyik tuan-tuan sekalian. Kalau kita pergi ke Syria, ditakdirkan Syria aman depan ni, tuan-tuan boleh melihat Jami' Umawi. Jami' Umawi pusat pentadbiran kepada kerajaan Bani Umayyah. Sejarah Islam yang kita belajar di empiris ataupun empirical boleh dibuktikan tuan-tuan sekalian. Dia bukan bersifat mitos, legenda, tidak, memang dibuktikan. Di Jami' Umayyah ni tempat baik Al-Mal, Baitul Mal, ni tempat wazirah musyawarah, ni tempat menulis tuan-tuan sekalian, tempat jatuh hukum dan sebagainya. Masya-Allah, empirical tuan-tuan sekalian. Bermula kerajaan Umayyah bila berakhir kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin bulan Ramadan tahun 40 Hijrah. Bagaimana pula berakhir kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin? Tuan-tuan ingat bagaimana pembunuhan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada subuh 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Dibunuh oleh seorang pemuda daripada puak Khawarij. Dan Khawarij ini firqah akidah yang ditolak oleh Islam tuan-tuan sekalian, yang sifat melampau mereka dengan ada elemen takfir tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, mengapa dibunuh Sayyidina Ali? Sebabnya tahun 38 Hijrah berlaku perang Nahrawan, perang menentang puak-puak Khawarij. Sayyidina Ali memilih jalan damai dan jalan untuk berhujah ataupun berdialog tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Sayyidina Ali dapatkan sepupu dia yang alim Al-Quran, yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi doa supaya sepupu dia ni alim Al-Quran, alim ilmu ta'wil Al-Quran. Siapa dia? Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Ini penting ni tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, nampak orang alim,
Mari ke taman perumahan kita, suruh kita punya kita, Allah lah anak tuan-tuan, suruh doa sikit. Datuk Dr. Haruddin ke tuan-tuan sekalian, Tok Guru tuan-tuan sekalian, orang yang bernama dengan ilmu dia tuan-tuan, suruh doa sikit. Ni kalau nampak arti, cepat suruh anak ambil autograf tuan-tuan. Dah, suruh doa sikit. Sekejap je Tok Guru dia pegang kepala dia selawat sikit, dia baca doa macam-macam doa, Rabbana fa'abain. Ya, doa tuan sekalian, biar anak kita mudah dengan Qurannya, mudah dengan ilmu agama, sembahyang, ringan tulang, ringan bangkit tuan sekalian. Ni dak kita sekolah subuh bangun pukul 10. Subuh gorila tuan sekalian. Dah. Ingat balik masa budak tak pernah doa anak-anak tuan sekalian. Hak paling berat tuan tubuh tinggal doa tuan sekalian. Oh berat benar. Jadi tuan-tuan, Ibn Abbas ni alim Quran, dia yang mengharmonikan puak Khawarij. Asalnya ramai 12,000 orang. Akhirnya hak bertaubat ni masuk balik ke dalam menyokong Sayyidina Ali, dan akhirnya yang degil mereka lawan pelaku perang Nahrawan. Ramai mati puak Khawarij, termasuk pemimpin Khawarij. Maka tuan-tuan, ada anak perempuan Khawarij yang cantik tawarkan diri dia. Siapa dapat bunuh Ali, aku sanggup jadi isteri dia. Tuan-tuan tergiur dengan tawaran menggoda tadi. Setengah kita tuan-tuan beri duit tak nak, beri harta tak nak, beri perempuan melompat dia tuan-tuan. Ada juga orang spesifik gini tuan-tuan. Contoh ni Abraham Maljam. Dia lupa dah siapa Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah. Sayyidina Nabi sayang sangat kepada Sayyidina Ali. Akhir Sayyidina Ali nak masuk ke masjid di Kufah. Tuan-tuan, duk payah ayat hayya salah, hayya salah, mari sembahyang. Dia terjah tikam. Pisau digunakan bunuh Sayyidina Ali. Maka berakhirlah Khulafa' Ar-Rasyidin yang bermula pada Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, daripada Khalifah Abu Bakar berakhir Sayyidina Ali. Maka tuan-tuan, Gubernur Syria pada masa itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abu Sufyan? Anak kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kerajaan kafir Mekah. Ini kita keluarga politik lah tuan-tuan. So tak pelik pun tuan-tuan ya. Kita pun tengok masing-masing ada legacy, ada anak-anak pemimpin. Jadi sekarang ini pemimpin tak pelik tuan-tuan. Dulu gitu juga. Jadi berpusat di Dimash, mereka tubuhkan Bani Umayyah. Dan tuan-tuan, kita tengok ambil langkah sederhana. Saya teringat sangat awal-awal belajar universiti dulu tuan-tuan, masuk dalam bilik kuliah Jabatan Pengajian Islam, ada pensyarah lulusan Universiti Baghdad. Bila sebut nama Sayyidina Ali, sebut nama Muawiyah, maka dengan penuh kebencian dia sebut laknatullah alaih. Kita terkejut, kita pun nak kampung tuan-tuan. Hei tuan-tuan, nah kita diingatkan tuan-tuan bahawa Muawiyah merupakan sahabat Nabi. Kok mana pun terdepu atas kaki dia termulia pada kita lagi, depu kaki dia termulia pada kita lagi. Dengan kerja agama yang mereka buat, memang pun Muawiyah tuan-tuan dengan hantar pendakwa-pendakwa menyeberangi sampai Cyprus, sampai luar kat Islam, sampai Afrika Utara, Cyprus, Asia Tengah tuan sekalian. Siapa nak nafikan jasa Muawiyah Abu Sufyan? Maka beginilah kita ambil keadaan selamat. Jangan duk melaknat orang suka-suka hati, jangan tuan sekalian. Saya tak sebut orang pensyarah ni, mungkin dia pun matilah tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang lepas macam Dr. Ahmad Zaki, nombor 70 tuan-tuan. Dia macam pensyarah pun peh-peh dia lah. Ustaz Dr. Ahmad Zaki tak terlibat lah melaknat Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik. Jadi Muawiyah ni tuan-tuan, dia merintah 20 tahun. Dia khalifah pertama Bani Umayyah. Maka dia telah melantik putera mahkota. Amalan dia tidak dibuat oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, dan dia menyukai sistem kaisar. Kaisar, sistem kerajaan monarki Rom. Lantik putera mahkota tuan-tuan. Dan kita Melayu pun sama lah. Secara Melayu pun sama tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, dia di mata 20 Hijrah, maka naiklah Yazid bin Muawiyah, putera mahkota dia. Pada masa itulah penduduk Kufah yang masih sayang dan cinta pada Sayyidina Ali, ada hubungan nostalgia dengan Sayyidina Ali. Kufah di mana? Di Iraq sekarang. Menghantar surat kepada Sayyidina Hussein, supaya Sayyidina Hussein datang. Datang tuan-tuan, datang ke Kufah untuk dibaiat sebagai khalifah bagi mengembalikan hak legasi daripada Khulafa' Rasyidin, dan ini anak kepada Sayyidina Ali tuan-tuan. Apatah lagi bagi Kufah ni, Sayyidina Hussein bukan sebarangan, mengalir dalam darahnya, darah Nabi, tuan-tuan sekalian. Tetapi orang tua di Mekah Madinah menasihatkan sana jangan pergi. Politik belum harmoni lagi, sebab Yazid baru naik kuasa. Dan kuasa-kuasa ni putih kata the power is sweet. Tak mudah tuan-tuan ada kuasa ni. Dah.
Sampai kalau Bangladesh terbunuh, ulama-ulama yang terbaru ni tuan sekalian, bukan mudah tuan-tuan. Manusia kena kuasa sanggup bertumpah darah tuan sekalian. Jadi yang satu pihak dia kata tak boleh kena pergi, kena disegerakan bai'ah ini sebab urusan imamah kepimpinan mesti dengan segera sebagaimana Khalifah Abu Bakar dibai'ah di Saqifah Bani Sa'idah. Nabi tak sempat disemadikan lagi tuan-tuan. Nanti dah pemimpin, nanti dah khalifah tuan-tuan. Sayyidina Husain diaku, dia pergilah ke rombongan dia tuan sekalian, termasuk keluarganya, pengikut-pengikut dia, dan perjalanannya jauh sampai tak sempat sampai ke Kufah. Sampai di barat dari Kufah, nama tempat di Karbala. Karbala ni tuan-tuan nama tempat di Iraq sekarang, bukan lagu Hindustan. Bunyi Karbala macam lagu Hindustan. Karbala nama tempat di Iraq tuan sekalian. Sampai di sini dah bertemu dengan tentera yang dihantar Yazid bin Muawiyah. Parlimen tentera ni minta supaya Sayyidina Husain serah diri, dia nak hantar, nak pergi jumpa dengan Yazid khalifah. Sayyidina Husain orang ada pride, orang ada harga diri, ada maruah diri. Tuan-tuan, dia pasal nak serah diri, dia bukan buat salah. Tuan sekalian. Akhirnya berlakulah pertarungan, perlawanan, akhirnya dibunuh Sayyidina Husain dan pengikut-pengikut dia tuan sekalian. Sebab itulah ini peristiwa 10 Muharram bagi umat Syiah. Mereka menyambut, mereka commemorate, mereka memperingati peristiwa ini tuan sekalian. Tuan-tuan, 10 Muharram. Siapa toreh darah di Pakistan tu, ya Allah, berkorban Allah. Kita tengok YouTube takut orang mati tempat sembelih lembu tuan-tuan. Allah manusia ni. Memang tak ada jalan dalam Islam, tidak ada tuan sekalian. Kita disuruh Nabi menyintai Rasulullah dan Al-Bait, keluarga Nabi tuan-tuan sekalian. Tapi bukan dengan cara yang ditunjukkan begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tentang Karbala. Orang tanya juga tentang Karbala baik. Muharram ni tuan-tuan sekalian, dengan peristiwa yang seakan ada peringatan setiap kali Muharram. Perang Khaybar tadi, ini pun saya rasa saya pernah sebut, dan tuan-tuan ingatlah kisah ni tuan-tuan. Dah masuk hari ketiga dah dibunuh orang Palestin. Saya masa selesai saja 51 hari perang di Gaza ni, tentera Israel sampai di Beit Hanun saja tuan sekalian. Tentera darat mereka tak berani untuk pijak tanah Gaza kerana tentangan sengit daripada para mujahidin Al-Qassam. Mereka serang dan udara, mati 2,000 lebih. Dan 51 hari tidak mudah kepada Israel sebab tuan-tuan sekalian, mereka tempat duduk shelter, tempat perlindungan, buat supaya gencatan senjata. Saya sedar dah. Saya kata kali ini Gaza mungkin tak diserang bulan Muharram, sebab biasa bulan Muharram Gaza kena serang. Tiba-tiba dia empat hari apa dia serang hak sebelah Ramallah Westbank dan sekalian, termasuk hak nak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Darah juga mati tuan-tuan sekalian. Mana bulan Muharram ni tetap mereka akan bunuh juga orang Palestin. Tak dapat Gaza, dia ambil di sudut yang lain tuan-tuan sekalian. Dikunci, tak dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Yang kita dah baca Al-Quran surah Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksud Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kita baca sebut tentang Masjid Aqsa. Kita sembahyang pun kelebihannya 500 kali ganda. Di Masjid Aqsa. Masjid Haram 1,000 kali ganda. Masjid Nabawi 1,000 kali ganda. Masjid Aqsa 500 kan sekian. Masjid KLCC wallahu a'lam. Tapi boleh juga Jumaat 27 kali ganda tuan-tuan. Boleh juga. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, benda Khaybar ni tuan-tuan, demi bulan Muharram ni. Ingat balik yang kita mengaji tentang Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang berlangsung bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Tuan-tuan ingat tak berlaku ceasefire, gencatan senjata dengan kafir Mekah selama 10 tahun sehingga mana-mana pihak mencabuli perjanjian tersebut. Mana-mana kabilah Arab boleh nak bersekutu, nak bergabung sama ada dengan Mekah atau kerajaan Islam Madinah. Mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah tersiratnya masuk Islam, hendaklah dikembalikan semula ke Mekah. Adapun orang Madinah yang lari ke Mekah tersiratnya murtad keluar daripada Islam, tak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Tuan-tuan, nampak taknikanya tidak adil. Tetapi Nabi SAW dengan memandang unjuran strategik ni tuan-tuan, Nabi kita terima perjanjian. Dan Allah turun surah kemenangan selepas saja peristiwa perjanjian Hudaybiyah.
nak gembirakan, nak harmonikan hati orang beriman yang sedih sangat. Dia dah pakai ihram, tiba-tiba tak boleh masuk ke Mekah. Kena tahallul tak ada sekalian. Sedih sahabat-sahabat sekalian. Jadi Allah turun surah kemenangan, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Tuan-tuan baik, implikasi besar daripada perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak sibuk berganas dengan Mekah. Maka Nabi boleh tahu fokus kepada dakwah. Hantar rombongan dakwah ni, doa, nuqabah ni untuk berdakwah. Ajak kabilah Arab kepada Islam. Ramai mana kabilah Arab? 360. Kira macam mana? Di tanah patung-patung berhala sekitar Kaabah. Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Hawazin, Bani Thaqif. 360 tuan-tuan kabilah Arab ni. Sistem kabilah yang ada sampai sekarang ya? Ada sampai sekarang. Yang lepas Syekh Dr. Al-Mahzidani di Sana'a, dan Syekh Huzi serang Sana'a, serang Iman, dia lari masuk dalam kabilah dia balik. Dan kabilah ni tuan dia pertahan individu ahli kabilah dia. Oh, maknanya ada sampai sekarang. Ya. Ada tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian baik. Nabi, tuan-tuan sekalian, boleh fokus kepada musuh kita Islam, yakni Yahudi. Tuan-tuan, yang sentiasa mereka bu'ana. Dan kita baca Al-Quran pun kaitan dengan Al-Quran. Baca surah Al-Hasyr, surah pengusiran. Allah turun kisah cerita bulan Rabiul Akhir tanpa idea sebab Yahudi nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di Bani An-Nadir. Jadi tuan-tuan sekalian, baik Nabi gerak dengan 1,600 orang tentera Islam bulan Muharram, bulan yang syarat dengan peristiwa besar tuan-tuan sekalian. Termasuk kita tuan-tuan sekalian, bulan Muharram ni puasa dah sebelum Muharram. Oh, saya terlepas sayang tuan-tuan. Waduh, sibuk kita yang jemput. Ni nak rasmi je musim ni 7 jam tuan-tuan. Dalam sejuk. Susah juga tuan-tuan, perut kita lalu makan ni tolak batu kayu PVC tak makan tuan-tuan. Aduh dah. Pergi musafir sikit tak boleh puasa dah sayang tuan-tuan. Jadi puasa sebelum Muharram. Sebab masa Nabi di Madinah, Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa', Bani Taimah, cara mereka memperingati selamatnya Nabi Musa AS yang diburu oleh Fir'aun dan pada tentera. Kita pun berhak dengan Nabi Musa tuan-tuan, 25 Rasul yang wajib kita imani. Jadi Nabi ajar cara kita nak puasa biar ada at-tamayus, berbeza dengan Yahudi. Kita puasa kembar 9 dan 10 Muharram tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tengok bagaimana dalam Muharram bergerak dengan 1,600 orang tentera Islam. Dan sebahagian besar riwayat menyebut, sebahagian besar ni mereka pernah berbai'ah dan peristiwa Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni 1,400 orang yang berbai'ah dengan Nabi di mana? Di Hudaibiyah. Ingat kisah ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai di Khaybar sebelum daripada waktu subuh lagi. Sebelum waktu subuh tuan-tuan sekalian, arahan Nabi dengar ada atau tidak laungan azan. Ulama sirah menyebut Nabi sangat cermat untuk menumpahkan darah. Tak sebagaimana sketsa luka yang berlaku hari ni. Tuan-tuan atas nama jihad, kadang-kadang mengaji tidak. Bab fiqhul jihad tak mengaji, konsep al-fahmu tak ada, tengok sebelah. Sebelah orang tak YouTube, Allah sedih tuan-tuan. Orang nak sebelah Allahu Akbar takbir. Aku nak sebelah ni tuan-tuan. Kalau tukar sebelah Allahu Akbar takbir juga tuan-tuan. Allah fitnah besarnya akhir zaman kita tuan-tuan. Patut ulama pesan, hindari tuan-tuan sekalian. Hindari. Dah. Nak bantu hak pelarian Syria, musim buat kempen. Ustaz Sukri, Aizul Wahijan, Najib Fahimi duduk bantu Syria. Tuan-tuan musim sejuk ni tuan-tuan ni. Dah 12 turun salji di kemah Zaatari, tuan-tuan, kemah Zaatari turun salji, di Antakya turun salji juga tuan-tuan. Ni kalau nak bantu 3 juta ni tuan, aku buluran ni. Jadi tuan-tuan kena ingat, ada semangat jahil dan gelap ni. Sedangkan Nabi sangat cermat untuk menumpahkan darah. Nabi suruh ada atau tidak lawan azan. Confirm di Khaybar tak ada lawan azan sebab kota As-Sabu, kota An-Na'im, kota Sulalatih ni tuan-tuan memang tempat Yahudi tuan-tuan sekalian. Barulah Nabi formasikan tentera Islam. Yang pertama di bawah kepimpinan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafa yang merupakan sahabat karib Nabi.
sahabat Safa, sahabat peneman Nabi peristiwa Hijratul Rasul, lelaki yang pertama intimak dengan Islam, yang masuk agama Islam. Tidak lain tuan-tuan, bukan pula mertua Nabi. Sign yang paling penting tuan-tuan ialah Nabi nanti jadi imam ketika hujung usia Nabi, ketika Nabi sakit. Ini tanda terpentingnya sahabat nama Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan. Infak semua harta benda yang tinggal hanya Allah dan Rasul untuk menampung kos peperangan Tabuk. Yang berlangsung pada separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Baik, tuan-tuan sekalian tengok. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak boleh buka Baitul Khaybar yang kukuh. Tukar parlimen lain pula. Siapa parlimen yang hebat ni tuan-tuan? Sayyidina Umar. Bekas ketua pemuda Mekah daripada kalangan Banu Adi. Hebat ni tuan-tuan, Sayyidina Umar ni. Abul Futuhat, bapa pembukaan. Tuan-tuan sekalian, zaman yang berlangsungnya pelaksanaan puasa Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas tawan Iraq, Amr al-Ata Mesir, Abu Ubaidah tawan Syria, Khalid al-Walid tawan Palestin, Rom tumbang perang Yarmouk, Parsi tumbang perang Al-Qadisiyah. Hebat, tapi tak dibuka Baitul Khaybar. Malam ketiga besok kata Nabi Islam akan diberikan kepada orang yang Allah dan Rasul sayang kepadanya. Sahabat-sahabat tunggu dengan penuh debat. Siapa ni tuan-tuan? Masing-masing agak mereka lah. Dah. Tuan-tuan sekalian, besok lepas solat subuh berjemaah, Nabi balik ke Ma'mun. Sahabat-sahabat tanya, Aina Ali? Mana Ali? Aina Ali? Mana Ali? Sampai tu belakang, rupanya duduk sebelah belakang sebab demam. Sahabat-sahabat ni jadi berebut sah pertama tuan-tuan. Kita orang pintar ni memang kelas tuan-tuan. Saya kalau tazkirah masjid-masjid jauh sikit tu memang tension tuan-tuan. Orang berebut yang pertama tiang masjid, yang kedua dinding masjid, yang ketiga kipas tuan-tuan. Allah pelik sungguh tuan-tuan. Kipas isteri. Orang pakai mereka ada isteri. Kipas tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Itulah memanglah itu tazkirah sebelum Jumaat. Kita saya khutbah ni tak ada titik yang habis berapi dah tuan-tuan. Terpekan tukar berjamaah ittaqullah. Ya ayuhal muslimun ittaqullah. Tidur lagi. Nak loncat tongkat tak kepala. Dekat tabiat tidur. Masa mana dia mahu? Barakallahu li wa lakum bil Quran. Buang gasik-gasik mata nak sembahyang tuan sekalian. Allah tension. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat berebut sah yang awal. Tapi kalau Sayyidina Ali sakit mata tu belakang. Memang takut jangkit orang lain tuan-tuan sekalian. Sahabat kepada dengan Ali Nabi pada mata Sayyidina Ali yang bengkak belah kanan sembuh serta-merta. Ali Nabi jadi asyifa, jadi penyembuh tuan-tuan. Ini mukjizat. Ali Nabi tu jadi penyembuh dan riwayat sampai akhir umur Sayyidina Ali tak pernah sakit mata lagi tuan-tuan. Ini mukjizat Ali Nabi tuan-tuan. Boleh buat ubat sakit mata. Kita sakit mata, jangan kamu-kamu ludah mata tuan-tuan. Bertumbuk free ubat ni. Sakit mata kita ni dapat MC. Jadi tuan-tuan akan diberi Zulfiqar, yang ini pedang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ni menandakan Sayyidina Ali sangat penting lah. Nabi sangat sayang, bukan sekadar sepupu, anak angkat Nabi lah Abu Turab, bahkan tuan-tuan menantu Rasulullah, sentiasa jadi perisai kepada Rasulullah. Ini insan nama Sayyidina Ali tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan boleh buka benteng Khaybar yang kukuh. Dia kalau kota lama ni benteng dia memang kayu besar dan tuan-tuan saya banyak kota saya tengok, termasuk sebut Jami Umawi tu Syria tuan-tuan, kerajaan Umayyah ada. Besar tuan-tuan. Sebab tu konsep Ad-Dababah, kereta kebal lama ni tuan-tuan, dia macam kayu banduk panjang tu dia letak roda. Tujuan ni dia berpuluh orang akan tolak Muhammad untuk hentam pintu kota tuan. Setakat terakhir tu tak jadi. Ad-Dababah tu model awal kereta kebal macam tu. Balak besar pakai layar tuan untuk hentam itu kota yang kuat, yang kukuh. Yang riwayat menyebut 8 orang sahabat Talib angkat pintu Baitul Khaybar. Sayyidina Ali seorang-seorang dia boleh angkat. Gagahnya Sayyidina Ali ni tuan-tuan. Sebab itulah moyang kita orang Melayu mengabadikan kekuatan Sayyidina Ali. Apa dia? Tongkat Ali. Wah. Dah TO, kopi tak main dah. Pening Jepun tengok tak, kopi Jepun tak sedap tuan-tuan. Kopi tongkat Ali juga sedap. Jadi tuan-tuan akhirnya berlakulah pertarungan Sayyidina Ali lawan dengan Marhab atau Murahib, ketua parlimen Yahudi. Dia tetap terbelah kepala, berlakulah berlangsung perang secara terbuka dan orang Islam telah berjuang bersungguh-sungguh. Berjuang bersungguh-sungguh yang menyaksikan akhirnya kemenangan
83 Yahudi telah berjaya dibunuh, termasuk Huyai bin Akhtab, yang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir, yang pernah merancang untuk bunuh Nabi. Sampai Bani An-Nadir dihalau keluar daripada Madinah, langgar perjanjian, langgar syarat-syarat Sulh Madinah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, perangai Yahudi dan yang kita sebut kait dengan aplikasi semasa pada hari ini, realiti semasa, tuan-tuan, kejahatan ini tidak pernah padam, tidak pernah sama sekali. Tuan-tuan, Yahudi Bani An-Nadir gunakan perempuan Zainab binti Al-Harith, dibakar dan kambing, disapu racun pada bahagian peha dan dihidang kepada Rasulullah. Rasulullah makan, tengok adanya Nabi makan apa? Perlahan, kunyah perlahan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba tulang kami bercakap beritahu daging tadi racun, ini mukjizat. Nabi luahkan kembali kunyah tersebut, tetapi sisa kunyahan, sisa-sisa racun telah menjerat masuk ke tubuh Nabi dan membawa kepada sakit yang berpanjangan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak perhatikan logik tak pelik langsung, tuan-tuan. Orang kerja estate, kerja ladang, tuan-tuan sekalian, kebanyakan lepas umur 50, apa sakit mereka, tuan-tuan? Ni, kanser, paru-parunya, tuan-tuan sekalian, dia minum racun ke estate, tuan-tuan sekalian. Lama mana kesan, tuan-tuan? Ataupun bom white phosphorus tahun 2007, 2008, ingat operasi Kasdi di bumi Gaza, tuan-tuan. Tengok beberapa tahun lepas tu apa jadi? 150 orang setiap bulan jadi kesan kena kanser. Cek baik pada white phosphorus, tuan-tuan sekalian, racun lama, tuan-tuan sekalian. Nabi kita, tuan-tuan, Nabi sakit dan sakit Nabi akan berpanjangan, terutama balik peristiwa Hajjatul Wida', haji perpisahan yang telah kita sebutkan dalam kuliah-kuliah kita yang lepas di sini, tuan-tuan sekalian. Baik, apa kaitan dengan Masjid Aqsa pada hari ini? Tuan-tuan sekalian, Masjid Aqsa ni, tuan-tuan sekalian, saya sebut tadi masjid yang ketiga dalam ranking masjid paling mulia, paling utama, tuan-tuan sekalian. Berlaku Isra kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadi motivasi kepada umat Islam, terutama di Palestin, untuk mereka membebaskan Masjid Aqsa. Dan tuan-tuan pula tengok pula protokol Zionis, tuan-tuan sekalian. Bagaimana tubuhnya Zionis pada tahun 1897 di Basel, Switzerland. 300 orang sarjana Yahudi yang berhimpun, yang dipimpin oleh Theodor Herzl, tuan-tuan sekalian. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Mereka tubuh gerakan Zionis dan mereka nak pergi ke Palestin, yang mereka tahu bumi suci mereka, di mana mereka tahu ada Haikal Sulaiman, Solomon Temple, tuan-tuan, dan mereka dah bawa Masjid Aqsa. Nak pergi dengan NGO mereka, kelompok mereka tak kuat. Yahudi penakut, mereka tumpang Empire Pact di Amerika, Empire Britain, Inggeris, tuan-tuan sekalian. James Balfour akan buat Balfour Treaty, perjanjian Balfour. Maka diusahakan untuk ambil Palestin ni, tuan-tuan sekalian. Nak ambil, ada pengawal dia. Siapa pengawal Palestin? Ottoman Empire, Khilafah Uthmaniyah, tuan-tuan sekalian. Tengok kisah Sultan Abdul Hamid II. Theodor Herzl datang dengan tokoh-tokoh Yahudi, bawa ratus juta pound sterling nak beli tanah di Palestin. Kata Sultan Abdul Hamid II dengan izzah, dengan penuh kemuliaan, kamu pulang dengan wang kamu dan kami jaga setiap inci tanah air kami. Tak lepas, tuan-tuan, Palestin. Sultan Abdul Hamid II. Baik, jadi tuan-tuan, cara halus tak boleh, cara kasar. Britain perang dengan pemimpin nama parlimennya Lord Allenby tahun 1917. Masih dalam tempoh perang dunia pertama, akhirnya perang di Palestin, tuan-tuan, kalah Ottoman Empire. Dan tahun tu juga, tuan-tuan, tahun 1915, British melarang imam-imam, khatib-khatib mendoakan khalifah di Turki. Dulu moyang kita, tuan-tuan, atas mimbar Jumaat doa pada khalifah di Turki. Dah. Tahun lepas tu kita pun buat juga amalan doa pada sultan, tuan-tuan sekalian. Doa tu pada sultan, dia bukan rukun khutbah tapi convention, adat yang disepakati. Itu kena faham juga, kita jangan jadi kelas kabut lah, tuan-tuan. Sebab di kampung-kampung dia masih jadi kelas kabut buat rukun khutbah. Mana rukun, mana dia pening, tuan-tuan sekalian. Kelas kabut, saya ada sebut cerita dulu. Murabi saya Ustaz Ismail ni, dia sebelah Pasir Mah, dia kata kampung pedalaman. Ni enggak ada almarhum kampung Syariah UM. Dia kata Tok Khatib mari dah pukul 1 dah lewat. Dia sakit perut itu. Pukul 1 orang azan. Tengok raga motor tinggal tak khutbah, tak ada, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dengan panik dia masuk dalam masjid, dia cari-cari almarhum, jumpa tak lama, tuan. Kuning dah ketam.
Tak lepas pun dia sapu buku tuan-tuan. Lepas khutbah selawat alhamdulillah alhamdulillahil qail. Boleh baca dah, boleh baca. Tak imam kampung tuan-tuan. Habis khutbah pertama duduk sebentar antara dua khutbah. Lepas tu naik khutbah kedua. Alhamdulillah. Lepas tu Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa lah tuan. Doa ni rukun tuan sekalian. Dia pun, ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkanlah usia Al-Sultan Yahya Petra. Sultan Yahya mati lama dah. Mati 1978. Nak doa panjang muda lagi tuan-tuan. Arwah dah untuk. Jadi di kampung gitu. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan. Nak kita dulu khalifah di Turki yang jatuh 1970 tuan-tuan. Lepas tu jatuh pula khilafah pada 3 Mac 1924 tengok. Dan tempoh yang singkat ni maka berlakulah migrasi. Orang-orang Yahudi, tuan-tuan, mereka gerakan Zionist tu dia ada sayap tentera yang ekstrim tuan sekalian. Yang membunuh orang Islam di Palestin, mustak dengan beli tanah, dan perlawanan digerakkan oleh ulama nama Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang dia mati syahid tahun 1935. Dia orang Syria. Belajar di Mesir dan tengok bahaya pada bumi Israel. Dia berjuang buka sekolah di Haifa tuan-tuan. Ini sejarah berjuang di Palestin. Tapi sayang lepas tu Asia Barat dah pergi dari Van Ba'ath Socialist Arabism. Sayang, ingatlah Allah bangkit pula kesedaran selepas tahun 1967. Mengapa kesedaran Islam di Asia Barat, negara Arab selepas tahun 1967? Kajian John Esposito, salah seorang social scientist terbaik dunia tuan-tuan, sebab kalahnya Arab perang 6 hari, kematian 25,000 orang tentara Arab dapat tentera Syria, Jordan dan Mesir tuan-tuan. Lepas tu bangkit pemuda-pemuda di universiti, golongan middle class atas sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ni tahun 67 juga tengok Israel tubuh pada Mei 1948 An-Nakbah Palestin, petaka Palestin. Mula-mula mereka buat negara intihar ni, mereka ambil tanah, buat bandar, buat jalan. Tahun 67 mereka mula start menceroboh tuan-tuan. Mereka start membakar, ada usaha membakar Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Lepas tu pula didakwa Yahudi yang membakar ni Yahudi daripada Austria tuan-tuan sekalian. Konon-konon nak tunjuk buat perbicaraan mahkamah olok-olok, dilepaskan dengan alasan orang tadi gila. Munasabah kan tuan-tuan, orang gila naik kapal terbang mari depan sudah tak munasabah tuan-tuan. Dah. Tak munasabah. Kita hok tak gila kadang-kadang. Dah. Orang kampung naik kapal terbang tuan-tuan. Orang kampung kok cik dan tuan-tuan sekalian naik bak, berhenti kat Temeloh hasil tertinggal tuan-tuan. Anak dia kata bilah apa? Ayah dia kata balik kota kali ni kita naik kapal terbang. Naik tuan-tuan sekalian. Hantar dah ke air tuan-tuan sekalian, naik emas tuan sekalian. Naik terus duduk kat kursi business class. Mari Datuk susah. Dia tak nak lari. Dia kata nak balik Kota Baru. Datuk tu susah sebab si dia nombor dia tuan-tuan. Beritahu. Pramugari pujuk tak jadi tuan-tuan. Akhir kali panggil kapten Kota Baru juga. Dah. Dia mana pakcik? Di Kota Baru. Kota Baru? Kota Baru duduk belakang. Dia pergi Pulau Pinang dia kata. Dia pun nyok ambil pik pergi belakang tuan-tuan. Dia jok kapten pilot dia tuan-tuan. Allah. Takkanlah orang gila boleh naik kapal terbang dan dibakar Masjid Al-Aqsa. Tengok pembohongan tahun 67. Dan sentiasa apa lagi mereka buat tuan-tuan? Mereka korek di bawah Masjid Al-Aqsa untuk melemahkan struktur bangunan tuan-tuan sekalian. Saya ingat kata kawan kita, kawan rapat Muslim ke Abu Aish An-Najjar, dia kata kamu tak satu terkejut lah. Satu pagi kamu bangun tiba-tiba anak tak ada Masjid Al-Aqsa. Dan memang Yahudi dah siapkan plan. Dia tunjuk dalam TV dia tuan. Apa tu? Bangunan Solomon Temple. Macam mana bangunan? Plan dia tuan-tuan. Dan mereka dah buka tabung lama dah untuk Yahudi antarabangsa, syarikat korporat ini untuk menabung dan menderma kepada projek pembinaan Solomon Temple tuan-tuan. Cuba renung hari tuan-tuan. Sikap kita kepada Masjid Al-Aqsa. Apa Liga Arab buat? Apa OIC? Apa umat Islam buat tuan sekalian? Adakah kita buka tabung untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa? Hari kena fikir muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Paling kurang tuan-tuan, walaupun kita duduk jauh ni, jangan lupa lah angkat tangan, baca doa. Hari kita semua pun minta imam kita baca doa, khatib kita pun doa tuan-tuan. Baca qunut nazilah, secara spesifiknya sebut biar Allah selamatkan apa yang menimpa sekarang ni. Dibunuh ni, hari ni bunuh, kemarin bunuh tuan-tuan ni, tak mayat di Facebook, ya Allah tuan-tuan.
pecah kepala dan sebagainya, tiap berterabur tanda banyak aksa kita tuan-tuan. Kita baca kunut nazilah tuan-tuan sekalian. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi mengajar kepada kita untuk jangan berputus harap dengan Allah melalui doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Jangan malah berdoa tuan-tuan sekalian. Kena terus kita berdoa. Baik. Jadi ni yang berlaku. Saya ulang balik, masuk saja Muharram terus mereka bunuh Palestin. Tak dapat mereka sentuh Gaza. Mungkin mereka masih trauma dengan perang 51 hari di mana dia tidak balas orang Palestin. Al-Qasam, berdiri Haifa, berdiri Tel Aviv, berdiri Ben Gurion. Dua bandar di Israel tutup. Jadi bandar hantu, bandar Ashkelon dengan bandar Ashdod tutup tu tuan-tuan. Mati operasi lapangan terbang Ben Gurion tuan sekalian. Punya hebat. Perang yang dilancarkan oleh Al-Qasam. Jadi rupanya tak dapat hentam Gaza, dia hentam pula penduduk Ramallah dengan West Bank tepi barat tuan-tuan. Jadi kita angkat tangan berdoa tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, masa sedikit pengumuman dah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah saya terima kasih. Pertama museum yang Muslim Care saya baik dari lepas tuan-tuan kita dah beli dah bangunan di Toyama, depan Universiti Toyama Jepun tuan sekalian. 3 tingkat tu alhamdulillah. Dan yang utama Ustaz Ahmad Dasuki lah, Esko Muslim Care buat razifan dapat dah beli untuk kegunaan Islamic Center, pusat dakwah, masjidnya, tempat belajar Al-Quran, tempat berhimpun umat Islam. Bukan sekadar kegunaan orang Malaysia tuan-tuan, yang Syrianya, yang Pakistannya, Bangladesh, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih yang menyokong Muslim. Yang kedua tuan-tuan sekalian, hari ini kita lancar dengan untuk buka tahfiz An-Nur. Bukan di studio tuan-tuan buat lah, cantik lah. Di besuk pula tuan-tuan, atas tanah di Mekah, insya-Allah di kampung Alu Belanga dekat Alu Keladi, sepadan Dun Jentih dengan Ulu Besuk tuan sekalian. InsyaAllah kita bertanya mereka ni untuk bangku komplek pendidikan, tahfiz, pondok pengajar ni kita buat lancar. Tuan-tuan besar yang pahala tuan-tuan, yang tuan-tuan beli ni kita nak beli tanah tuan-tuan, dan pahala berterusan. Selagi mana masjid tu wujud, tahfiz tu wujud, orang baca Quran, tuan-tuan pahala berterusan kepada kita. Dan saya cakap kawan-kawan tengok kita di KLCC ni, tengok ramai mati umur 30-an, 40-an, awal 50-an. Jangan tunggu pencen untuk buat kebajikan, buat tu dengan infak, dengan derma, inilah pahala yang terus mengalir backing pahala kepada kita, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Semoga semangat tuan-tuan boleh tengok projek kita buat satu. Kami nak tengok apa yang komplek Matin Ma'at Tahfiz Imam Nawawi yang dibuat oleh Ustaz Yusan Yahya. Dia kena projek package termasuk kelab umumi untuk orang-orang awam, bukan untuk pelajar saja. Orang tua, orang awam boleh datang tanda kitab tuan sekalian. Inilah usaha yang kita boleh buat untuk bantu dakwah, bantu pencerahan kepada masyarakat. Tak cukup mengeluh tuan-tuan. Semalam saya di Ulu Kundang di Pagar Johor tuan. Saya sampai tengok apa yang orang kampung buat malam Jumaat. Tuan-tuan dia buat apa malam Jumaat? Baca Yasin. Saya tak kata berdosa tuan-tuan, tapi tengok jadual pengajian masjid. Berapa kali satu malam? Sebulan berapa kali mengaji kitab? Tengoklah kampung-kampung kita tuan-tuan. Hanya ritual agama sekadar mereka banyak, lepas tu tak ada pengisian tuan-tuan. Akhirnya masyarakat kita jadi jahil dengan Islam, jahil dengan agama tuan-tuan. Kena buat sesuatu, dan inilah antara langkah kita akan buat sesuatu untuk pencerahan kepada masyarakat. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada dua pengumuman. Yang pertama, pada 21 hari bulan November, Jumaat, 2 minggu dari sekarang, akan diadakan program Qiyamul Lail, Jumaat, iaitu pagi Sabtu lah. Jadi pada siapa yang ingin menyertai program tersebut, boleh mendaftar dengan ATK Surau. Yang kedua, insyaAllah selepas solat Jumaat kita akan buat solat hajat. Pertama kepada Encik Nurdin bin Ahmad, pencen dan masih berkhidmat, yang mana beliau mengidap penyakit immunity disorder. Dan yang kedua, Tuan Haji Ruslan Yaakob yang baru pencen 2 hari lepas, yang mengidap penyakit komplikasi usus perut. Kedua-dua staf tersebut sedang menerima rawatan di
Prince Court Medical Center. Kita berdoa agar Allah sembuhkan dapat mereka beribadah kepada Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.